Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak sambung soalan MRSM soalan bahagian B. Okey, untuk part yang ketiga. Okey, kita tengok soalan yang ke-11. Diberi bahawa 76013 tolak 3B sama dengan 19 negatif 9. 1 cari metrik B. Okey, untuk soalan macam ni mudahlah. Okey, so kita nak cari. Jadi kita tinggalkan dekat sini negatif B ataupun negatif B ni bawa pergi sebelah. Dia paling mudah macam tu. Okey, maksudnya 7, 6, 0, 13. Okey, tolak dengan 1, 9, negatif 9, 1. Okey, sama dengan negatif B bawa pergi sebelah. So, tinggal 3B lah. Okey, so macam ni kita selesaikan dia lah. Okey, kita tolak seperti biasa. Yang ni tolak dekat rumah dia lah. 7 tolak 1 dapat 6. 6 tolak 9 negatif 3. Okey, 0 tolak 9 so dapat 9. 13 tolak 1 dapat 12. Okey. So sama dengan 3B. Okey, nampak pelik Jadi 3B ni cikgu tulis dekat depan. Okey, 3B sama dengan nilai dekat sini. Okey, so nak cari B. Okey, 3 bawa pergi sebelah. Jadi 1/3 lah. Okey, 6 negatif 3, 9. 12. Okey, setiap nombor ni dibahagi dengan 3. 6 bahagi 3, so kita dapat 2. Negatif 3 bahagi 3, negatif 1. 9 bahagi dengan 3, dapat 3. 12 bahagi 3 dapat 4. Okey, so ni ialah jawapan dia lah. Berapa markah dekat sini? 2 markah So ada operasi macam ni 1 markah dan jawapan akhir dia 1 markah. Okey, settle bahagian A. Okey, B tunjukkan bahawa 3, 2, negatif 1, negatif 4, negatif 3 mempunyai metrik songsang. Kita nak buktikan dia metrik songsang lah. Okey, yang ni kita ada formula dia lah. Okey, anak dara tolak dengan bujang comel. Jadi, kalau dia sama dengan kosong, dia bukan metrik songsang Yang ni pelajar kena tahu. Metrik songsang. Okey, so ni A, ni B, ni C, ni D. So anak dara A 3 darab dengan negatif 3. Okey, tolak. Okey, bujang B 2, comel negatif 4. So dekat sini kita selesaikan dia. Negatif 3 darab negatif 3, negatif 9. Okey, negatif 2 tolak dengan 8. Okey, negatif 2 darab negatif 8. So, negatif 4 dapat positif 8. So, dekat sini kita dapat jawapan dia negatif 1. Bila ada nilai ni menunjukkan dia metrik songsang. Mudah je. Okey, settle soalan yang ke-11. Okey, kita pergi kepada soalan 12. Soalan C bukan soalan 12. Okey, jadual 3 menunjukkan harga pencuci muka bagi 2 jenama yang dijual di sebuah kedai kecantikan. So kita ada P 45, kita ada Q 79. Okey, bilangan pencuci muka jenama P dijual ialah 3 kali ganda bilangan pencuci jenama Q. Okey, jumlah hasil jualan pencuci muka yang diperolehi ialah 642 dengan menggunakan kaedah metrik. Okey, cari bilangan pencuci muka yang dijual bagi setiap jenama. Okey, so dekat sini kita tengok maklumat yang pertama dia bagi pada kita P yang dijual ialah 3 kali ganda Q. Maksudnya P sama dengan 3Q. Okey, so yang ni statement yang pertama dah. Statement yang kedua kita ada
Jumlah hasil jualan pencuci muka yang diperolehi 642. Maksudnya 45P. Cikgu buat kat sini ya. 45P. Okey, tambah dengan 79Q sama dengan 642. Ni persamaan yang pertama lah. Okey, persamaan yang kedua kita ada yang ni. Jadi Q buat pergi sebelah. So P tolak 3Q sama dengan 0. So kita tulis kat sini lah. P tolak 3Q sama dengan 0. So bila dah dapat dua persamaan ni mudah. Okey, biasanya cikgu akan minta pelajar tekan kalkulator siap-siap Kita tulis jawapan. Okey, so kita tekan kalkulator. Mode equation ada dua unknown P dan Q So 2. Okey, A1 dia ialah 1. B2 dia kat atas ni negatif 3. C dia 0 lah. Okey. A2 dia 45. B2 dia 79. C2 dia 642. 642. So kita akan dapat X dia 9. Maksudnya P lah. X ni kat depan X 9, Y 3. Maksudnya P9. P sama dengan 9. Okey, Q sama dengan Q tadi berapa? 3. Okey, so yang ni Q besar lah. So kita follow dia Kalau diguna Q besar, kita guna Q besar. So kita tulis bentuk metrik dulu. P ni 1, ni negatif 3, 45, 79. Okey, PQ. Okey, sama dengan 0642. Okey, ni bentuk metrik yang pertama lah. Okey, PQ pelajar biasakan PQ ni kita sebaris So, sama dengan 1 per. Yang ni bawa pergi sebelah. Okey, yang ni formula biasa cikgu gunalah. Anak dara, cikgu buat warna lain sikit. Anak dara tolak dengan bujang comel. Maksudnya A, B, C, D. Okey, lepas tu kita terbalikkan dia. 79 naik atas, 1 turun bawah. Kalau negatif 3 jadi 3. Kalau 45 jadi negatif 45. Yang ni biasakan 0642. Okey, kalau pelajar dah mahir, senang pelajar masukkan terus je. Anak dara A, 1, dara dia 79. Tolak dengan B. Negatif 3. Okey. Bujang comel. So, 45. Okey. So, kita salin balik. 3 negatif 45. 1, 0, 642. Okey. Tadi kita dah dapat jawapan tadi. P, Q tadi. Kita dah tekan kalkulator. So, P dia 9. Q dia 3. 9, 3. Okey, dan jawapan akhir pelajar kena tulis lah. P ni 9, Q dia 3. Okey, settle untuk soalan ni. Berapa markah ni? 5 markah. Okey, biasanya kita dapat persamaan 1 markah. Bentuk metrik 1 markah. Pekali dia ni betul. Kita masuk nilai ni 1 markah. Dan jawapan akhir dia 1 markah dan 1 markah. Okey, settle. Soalan 11. Okey, kita pergi kepada soalan 12. Okey, 12A, rajah 5 menunjukkan seorang lelaki di hadapan sebuah cermin. So, lelaki duduk depan cermin. Apa jenis transformasi isometrik yang terlibat? Yang ni senang lah, pantulan lah. Pantulan. Okey, mudah sangat-sangat. Okey, seterusnya. Soalan B. Okey, rajah 6 menunjukkan 2 trapezium A, B, C, D. Mana A, B, C, D? A, B, C, D dan J, K, L, M. Dekat dalam ni. Okey.
Okey, trapezium ABCD. Yang besar ni ialah image. ABCD ni ialah image. Bagi trapezium JKLM di bawah gabungan transformasi RS. Okey, yang ni pelajar take note. Kalau RS, kita cari S dulu, baru cari R. Tu soalan dia. Biasanya dia akan tulis S dulu, baru R. Okey, so untuk soalan macam ni, kita tahu image dia besar. Objek dia macam ni So, pelajar sekali tengok, pelajar dah tahu dah sebenarnya gambar dia. Okey, macam mana objek ni jadi image. Okey, so kita tengok slide ni Okey, yang ni yang besar ni ialah objek, yang kecil yang besar ni ialah image, yang kecil ni ialah objek. Macam mana objek ni jadi image? So cikgu keluarkan dia lah. Okey, macam ni gambar dia. Okey, automatik kita tahu dia pusing. Okey, mengikut arah jam, nampak? Okey, so nampak sama macam ni So bila dia pusing mengikut arah jam, lepas tu dia besar macam tu. So automatik dia jadi macam tu. Okey, yang ni pelajar kena tahulah. Okey, so gambar asal dia macam ni. So kita nampak putaran 90 darjah. Okey, ikut arah jam. Jadi S dia kita tulislah S. Putaran 90 darjah ikut arah jam. Pada titik. So dekat mana titik dia pusing? So titik J lah. Okey, pada titik J. Okey, bila dia pusing, dia akan jadi macam ni gambar dia. Tadi cikgu dah tunjuk So dia akan jadi macam ni gambar dia. Okey, so dah settle putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik J. Seterusnya R. So macam mana yang merah ni jadi besar? Okey, jadi besar ni Of course, pelajar tahu pembesaran. So pembesaran mesti ada faktor skala lah. Mesti ada K sama dengan K, kita tahu formula dia. K sama dengan image bahagi dengan objek. Okey, mana satu image? Image yang besar. 1, 2, 3, 4. So 4. Objek dia 1, 2. 4 bahagi 2 dapat 2. So pembesaran K, faktor skala dia sama dengan 2 pada titik. So dekat titik mana dia membesar tu? So cikgu cantum semua bucu dia. Bucu ni dengan bucu ni kita cantum. So bucu ni dengan bucu ni kita cantum. Okey, so bila kita cantum macam ni, so kita dapatlah pada titik B. Okey, settle untuk soalan S dan R. Okey, soalan ni biasanya markah dia So bila ada putaran 90 darjah ikut arah jam, satu markah, titik satu markah. So pembesaran satu markah, faktor skala satu markah, pada titik satu markah. So 6 markah dekat sini. Okey, settle untuk soalan B. Okey, kita pergi kepada soalan C. Okey, kita pergi kepada soalan C. Okey, diberi luas rantau belorik. Okey, ialah 210. Rantau belorik. Mana rantau belorik? Okey, yang ni 210. Hitung luas trapezium JKLM. So, kita nak cari JKLM. Kita nak cari yang ni Okey, bermakna kita nak cari objek lah. Senang cerita. Maksudnya, image. Okey, tolak dengan objek sama dengan berapa tadi? 210. Okey, maksudnya image ni yang besar ni. Tolak objek ni dapat 210. Sebab dia bagi pada kita kawasan yang belorik lah. Okey, untuk jawab soalan ni, kita nak cari objek. Kita guna formula IK2O. Ni formula dia lah. Yang ni pelajar kena tahu. IK2O. Maksudnya image sama dengan faktor skala kuasa 2 darab dengan
objek. Okey, so image sama dengan K dia tadi kita dah dapat dah faktor skala tadi 2. So 2 kuasa 2 darab dengan objek. Cikgu tu objek cikgu buat macam ni lah, senang. Maksudnya image sama dengan 2 kuasa 2 4. 4 darab dengan objek. Kan nampak 40 nanti. Okey, soalan dia kita nak cari objek. So image dia dekat sini. Image ni kita ganti dekat sini lah. Maksudnya image ni sama dengan objek bawa pergi sebelah. So 210 tambah dengan objek. Okey, boleh belajar Jadi image ni 210 tambah dengan objek. Maksudnya kita ganti dekat sini lah. Image 210 tambah dengan objek. Okey, sama dengan 4 objek. So nak cari objek 210 sama dengan objek bawa pergi sebelah. So 4 objek tolak dengan objek ni kan positif bawa pergi sebelah jadi negatif. So 4 objek tolak objek, so kita dapat 3 objek sama dengan 210. Jadi objek ni yang ni lah. Okey, 210 bahagi dengan 3. So jawapan dia ialah 70. 70 ialah objek. Okey, settle untuk soalan ni. Biasa kalau soalan ni 3 markah So datang daripada mana 3 markah? Datang daripada formula ni lah. Okey, bila pelajar masukkan dekat sini masuk nilai ni 1. Okey, ada operasi pengiraan 1 markah dan jawapan akhir dia 1 markah. So 3 markah. Okey, settle untuk soalan 12. Okey, cikgu pergi kepada soalan seterusnya. Soalan 13. 13A1. Okey, gambar rajah van di ruang jawapan menunjukkan set semester. Okey, lengkapkan gambar rajah van pada ruang jawapan untuk menunjukkan hubungan antara A, B dan set C yang memenuhi syarat-syarat berikut. Okey, dekat sini dia bagi B subset kepada A. Apa maksud B subset kepada A? Maksudnya B dalam A lah. Dalam A. Okey, kalau kita lukis gambar B dalam A. Dia cerita dia macam ni. Okey, so seterusnya A bersilang dengan C, empty set tiada. Ni set kosong lah. Set kosong ataupun tiada lah. Tak ada persilangan A dan C. So kalau kita tengok gambar dia, so dia bagi gambar set semester dekat sini Ni set semester. So dia minta kita lengkapkan gambar rajah van. So macam mana kita nak lengkapkan? So cikgu tulis balik, lukis balik gambar tadi. So B. Okey, yang ni pelajar hati-hati B ni jangan duduk dalam bulatan. So B dekat luar. Kalau dalam bulatan dia dah jadi unsur. Okey, so B subset kepada A. Okey, dan seterusnya dia kata A bersilang dengan C tak ada. A tak ada bersilang dengan C. So C ni duduk kat luar lah. Okey, so settle untuk soalan ni 2 markah. Okey. Soalan yang kedua. Seterusnya, pada rajah di ruang jawapan, lorek A bersilang dengan B prime. So, macam mana kita nak lorekkan? Okey. A bersilang dengan B prime. So, biasanya cikgu akan minta pelajar tulis nombor lah. Paling mudah di setiap ruang. 1, 2, 3, 4. Okey, soalan dia. A bersilang dengan B prime. Prime. Maksudnya A tu berapa nombor dia A tu? A tu yang ni semua ni. Ni semua ni ialah A. Jadi A ni 2, 3. B prime. Apa maksud B prime yang bukan B? Maksudnya bukan kita tutup B ni. Bukan dia 1,
2, 4. Jadi yang bersilang nombor yang samalah 2. So kita lorikkan. Okey, so settle untuk soalan ni. 1 markah. Kita lorik. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada soalan B. Rajah 7 ialah gambar rajah Venn. Menunjukkan set semester A dan set B. Okey, ni gambar rajah Venn lah. A dan B. Okey. Dia bagi pada kita set semester pelajar kelas 5 cempaka. Maksudnya semua ni ialah kelas 5 cempaka. Okey, set A mengambil prinsip account. Ni A ni account. Okey, set B pelajar mengambil subjek biologi. B ni pelajar ambil subjek biologi. Okey, terdapat 40 orang pelajar dalam kelas 5 cempaka. Maksudnya semua sekali ni ialah 40 pelajar. Okey. Diberi bahawa bilangan pelajar yang mengambil subjek prinsip akaun sahaja. Okey, prinsip akaun sahaja ialah X. Mana prinsip akaun? Yang ni. Akaun ni ialah X. Akaun sahaja So, kat sini kita labelkan X. Dan bilangan pelajar yang tidak mengambil kedua-dua subjek tersebut ialah Y. Maksudnya tak ambil account, tak ambil bio ialah Y. Okey. Lengkapkan gambar rajah Venn pada ruang jawapan dalam sebutan X dan Y. So, macam mana kita nak completekan dekat sini? Okey, sekarang ni kita tinggal satu ruang saja dekat sini B ni biologi saja. So cikgu masukkanlah. Maksudnya biologi ni 40 tolak dengan 2x tambah x 3x. Okey, tolak dengan y. So ni untuk biologi sajalah. So complete, settle lengkapkan gambar rajah Venn pada ruang jawapan dalam sebutan x dan y. Okey. So, cikgu penuhkan dekat atas dah B2. Sekiranya bilangan pelajar yang mengambil subjek prinsip akaun sahaja ialah 7 orang. So, yang ambil akaun sahaja 7 orang. Ni akaun sahaja, X ni 7 orang lah. Okey. Dan bilangan pelajar mengambil subjek biologi sahaja 16 orang. Biologi saja 16 orang kat sini. Okey. Hitung bilangan pelajar yang tidak mengambil prinsip akaun atau subjek biologi. Maksudnya kita nak cari nilai Y lah yang tak ambil akaun dan biologi. Okey, mudah 40. So kalau kat sini X ni 7, maksudnya 2X kat sini 14 lah. 2 darab 7, 14. Nak cari Y mudah lah, maksudnya Y sama dengan 40. Tolaklah dengan 16 bio saja. Tolak dengan 14. Tolak dengan 7. So, kita kira 40 tolak 16. 16 dengan 14 ni 30, 37. So, Y ni kita dapat 3. Okey, settle untuk soalan ni. B2. Okey. So, settle untuk soalan 13. Okey, rasanya itu sahaja daripada cikgu untuk video kali ini. So, next cikgu akan sambung video 15, 16 dan 17. Okey. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.